இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Kalau mereka nak bagi kita okey. Dan okey, terima kasih kepada pihak media. Rizal, okey dah. Okey, hari ini saya bersama dengan wakil NGO, peguam dan juga mangsa seorang daripada Johor Bahru. Kes ni agak pelik, walaupun sebelum saya bagi maklumat berkaitan dengan kes ni, saya ucap terima kasih kepada Menteri Kanan Kasut Keselamatan Ismail Sabri untuk beri pengumuman bahawa golongan B40 akan charge kuarantin akan ditanggung oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, saya agak keliru dengan kenyataan di mana sebelum ni banyak orang golongan B40 telah pun bayar kos kuarantin sebelum ini. Macam mana dengan mereka yang dah bayar? So adakah kerajaan akan claim ataupun bagi balik duit yang mereka bayar itu, macam mana? Dan juga balik kepada kes seorang pekerja Malaysia Singapura. Beliau ingat tak? So the compound. So, Encik Arunachalam yang daripada Singapura, dia pergi ke Singapura Julai. Lepas tu dia balik pada Johor Bahru bulan Julai juga. Dia 24 Julai. Dia tidak bekerja di Singapura, kena pecat, dan dia balik ke Singapura tanpa apa-apa kewangan. Apabila dia masuk ke Malaysia, pihak kerajaan ataupun penguat kuasa minta dia untuk bayar duit kuarantin, tapi dia tidak ada duit untuk membayar kuarantin. Oleh itu dia dimasuk kepada quarantine center yang ditaja oleh kerajaan, if I'm not mistaken. Tapi sebelum dia habis masa kuarantin dia telah pun di-compound oleh PDRM RM1,000. So maksudnya bagi saya perkara ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal langsung. Seorang golongan B40 yang hilang pekerjaan, yang memang ada duit langsung untuk bayar duit kuarantin, di mana RM2,100 gaji seorang biasa warga negara Malaysia, sebab dia tak bayar charge kuarantin, dia kena di-compound RM1,000. Dan di sini kesalahan adalah enggan membayar kos perbelanjaan di stesen kuarantin MPC Tampoi. Adakah ini satu perkara yang baik untuk Kerajaan Perikatan Nasional? Selalunya Kerajaan Perikatan Nasional kata dia ni kerajaan yang prihatin. Dan apabila kita teliti balik surat daripada Kerajaan Malaysia, ini invoice, beliau Encik Arunachalam keluar stesen kuarantin ini tarikh 6 Ogos, 7 Ogos dia keluar quarantine center 7 Ogos, tapi kena saman, tarikh saman ini 4 Ogos. So 4 hari sebelum dia keluar daripada kuarantin, dia telah pun disaman, di compound RM1,000. So macam mana dengan status Encik Arunachalam ni? Adakah kerajaan akan bantu? Apakah guidelines yang perlu ada di sana? Sebelum ini banyak golongan B40 yang pinjam duit daripada Along, pinjam duit daripada keluarga untuk bayar compound ini, ataupun duit charge kuarantin. So adakah duit semua itu akan dikembali balik kepada orang yang tertentu? Dan banyak perkara yang saya sangat keliru dengan SOP ataupun guideline KKM, di mana saya hari-hari terima kes meninggal dunia. Contoh seorang nama dia Ali, dia masuk ke quarantine center
tapi unfortunately bapa dia sudah meninggal. Pihak KKM ataupun penguatkuasa tidak membenarkan orang yang kuarantin tu untuk melawat arwah bapa dia untuk buat the last ceremony sebab dia tak bayar duit kuarantin. Dan banyak kes ada macam tu. Kita ada proof. So many people were not sent to see their father or mother who died because they never yet to pay the quarantine charge. Adakah ini satu perkara yang baik di mana hak mereka telah pun boleh katakan dirampas? Walaupun ini zaman pandemik, kita memang faham orang tersebut boleh spread the virus to others. But there is proper SOP. Ada proper SOP di mana boleh pakai KKM, bawah mereka menggunakan van mereka, pakai PPE. Banyak proses ada. Saya pun pernah nampak orang yang meninggal, anak mereka di kuarantin, lepas tu mereka bawa anak dia menggunakan pakaian PPE dan sebagainya. Tapi di sana pula mereka tidak dibenarkan untuk melawat anyone before they pay the quarantine fee. So ini adalah satu urutan, dan Encik Arunachalam juga bayar kepada seorang pegawai KKM menggunakan Maybank to You pada personal account dia untuk bayar swab test RM60 sebab mereka mengugut dia. Ni mangsa pun ada sebelah sini, nanti pihak media boleh tanya. Dan saya minta penjelasan daripada jawapan daripada menteri ni. Macam mana dengan guideline ni yang tidak not very clear. Dan minggu lepas saya juga bangkitkan berkaitan dengan GLC yang doing nonsense, getting the peruntukan from GLC untuk makan udang galah dan macam-macam. GLC boleh bayarlah kos-kos kuarantin sebegini, walaupun saya tak berjaya untuk minta kerajaan bayar semua kos kuarantin, tapi berjaya jugalah hanya untuk golongan B40. It's no problem. Dengan kenyataan menteri juga, Datuk Seri Sarawanan, Menteri Sumber Manusia, beliau di dalam parlimen mengatakan angka 400,000 yang kehilangan kerja, yang pekerja Malaysia Singapura. Tapi dia juga bagi jawapan di mana yang kehilangan pekerja tu mohon minta dekat Kementerian Singapura. So saya tanya dalam parlimen, itu bukan jawapan yang baik, menteri perlu ambil tindakan yang lain. Tapi dia kata he said the day before yesterday, Menteri Sumber Manusia mengatakan angka 400 tu tidak jelas, not clear. 400,000 tu tidak, not clear. That means the answer he gave in the parliament was wrong. So what is the correct angka? How many people lost the job in pekerja Malaysia Singapura? Bulan April statistik menunjukkan pengangguran di Malaysia 800,000. Adakah termasuk pekerja Malaysia Singapura? Itu soalan saya. Agak pelik di mana seorang ibu di Johor Bahru hantar anak dia pergi ke rumah nenek di Singapura sebelum lockdown. So masa lockdown anak umur 5 tahun memang berada di Singapura. Selepas this periodic commuting and all, anak itu kembali ke Malaysia. Kerajaan Malaysia tidak charge anak dia untuk charge kuarantin, tapi dia tetap perlu di kuarantin di hotel. Anak dia free. Tapi anak dia umur 5 tahun cannot stay at the hotel alone. So mak dia perlu tinggal dengan dia, dan mak dia pula bayar RM2,100 kuarantin charge. So ini tak masuk akal langsung. Kenapa mak dia perlu bayar quarantine fee? Baik, bawalah anak itu home quarantine. This is special case. So there is no proper guideline. Semua kelang kabut. Dia menggunakan kuasa, tak tahu kuasa mana. Tapi dia by case they don't study, they just give their own answer. So sekarang
adakah yang mak dia bayar RM2,100 daripada golongan D40, duit itu akan dikembalikan? So itu sajalah daripada saya. Please raise your question. Up to now, they have paid 2,700. Up to now they paid 2,700. Any question? So kalau dia tak bayar, umpam ni dia tak bayar sebelum 17 Ogos, dia akan masuk penjara lah. Betul? Ustaz Ahmad Salam. Are you ready to go jail because you are poor? Any question? No? Okay, thank you very much. So if anyone want to ask questions, the lawyers lagi satu. Yang penting saya sudah lupa. So kes-kes sebegini saya bersama dengan legal team akan ambil legal action terhadap agensi kerajaan ataupun kerajaan lah. Di mana kita ada peguam di sini. Boleh tanyalah soalan dekat peguam.